Jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkan majlis malam ini kepada moderator kita, Datuk Dr. Agus, untuk meneruskan program kita malam ini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengacara majlis dan barisan panel dan saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini setelah lama saya sendiri tidak memoderatorkan perbincangan dan forum seperti ini, saya muncul kembali. Dan saya muncul untuk menjadi moderator pada satu forum yang saya kira cukup menarik, yaitu berkaitan dengan Akta 355 dan hudud di Malaysia. Kalau saya mau membagi intro kepada perbincangan kita pada malam ini, pastinya ia cukup panjang, karena saya bersedia hampir satu muka surat. Tetapi untuk tidak membuangkan masa, karena kita sudah pukul 9.30, saya teruskan acara kita, terus acara kita pada malam ini dengan memperkenalkan setiap ahli panel kita. Di sebelah saya adalah Profesor Dr. Aziz Bari, yang kita kenal sekarang ini merupakan orang yang tak berada dalam DAP. Nah, itulah yang dikatakan tadi wakil parti itu parti DAP. Sebelah Prof. Aziz ialah Ustaz Wanji yang kita semua kenal. Dan beliau kata pada saya tadi, beliau daripada angkatan anak muda PKR. Sebelah Ustaz Cik Ibrahim, kita tahu semua, sekarang menjadi naib pengurusi amanah. Dan di ujung lagi kita kenal, yang berhormat Datuk Haji Husam Musa Adun Sado daripada PAS. Dan saya sendiri bukan daripada mana-mana parti politik yang akan mengendalikan acara kita pada malam ini. Ya, hudud ini satu isu yang sensitif. Kalau ahli panel dan juga saudara-saudari nanti kalau nak bertanya soalan, bertanya dalam konteks yang betul supaya tidak menimbulkan apa-apa masalah kepada forum kita pada malam ini. Ya, saya akan bahagikan perbincangan kita kepada 3 pusingan. Pusingan pertama, saya akan menjemput setiap ahli panel untuk memberikan pandangan dan kata awal masing-masing selama 7 minit. Selepas itu pusingan kedua adalah soal jawab antara ahli panel dan moderator, dan saya akan buka di pusingan ketiga soalan kepada para penonton sekalian. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Profesor Dr. Aziz Bari, untuk menyampaikan pandangan. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Terima kasih Datuk Pengerusi, rakan-rakan panelis, tuan-tuan dan puan sekalian. Akta 355 dan hudud di Malaysia, saya tidak begitu jelas apa yang nak dibincangkan pada malam ini. Cuma mungkin saya boleh katakan bahawa malam ini sebenarnya kita nak melihat masalah dan mungkin prasarana pelaksanaan hudud Malaysia yang rasanya jarang disentuh. Dan apa yang menjadi isu baru ini adalah Akta 355 ini yang dicadangkan ataupun yang diwar-warkan dan dipindah di Parlimen untuk memberi laluan kepada pelaksanaan hudud di negeri Kelantan, yang misterinya sampai sekarang kita tidak tahu apa jadi kepada dalam undang-undang ataupun draft yang ada itu, dan kita pun tidak diberikan langsung imbasan ataupun berita selalu kandungan. Jadi saya tidak boleh banyak komen. Cuma yang saya boleh katakan ialah satu undang-undang persekutuan. Ini pun satu kali yang pelik juga, kerana nampaknya kedua-dua kerajaan negeri Kelantan dan kerajaan persekutuan mengambil pendekatan bahawa hudud boleh dilaksanakan oleh negeri. Tetapi sebelum dilaksanakan ada undang-undang persekutuan yang perlu diubah suai, dan itu timbul soal sokongan kerajaan pusat kepada Kelantan dan sebagainya, yang malam ini tidak menjadi kenyataan. Jadi mungkin kita harus menjuruskan perbincangan kita kepada isu itu yang sudah pastinya mau tidak mau melibatkan soal politik, melibatkan soal political will dan sebagainya. Dan ini saya fikir menarik bagi mereka yang mengikuti wacana hudud di Malaysia. Terima kasih. Satu pembuka kata yang padat, ringkas. Saya persilakan Ustaz Wanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Moderator Prof Aziz Bari, Ustaz Cik Heng dan YB Usam dan sahabat-sahabat sekalian. Hudud adalah satu isu yang sering dibincangkan di Malaysia apabila melibatkan kepada satu parti namanya PAS. Saya dulu ahli PAS, lepas tu masuk PKR. Masa bergolak saya masuk PKR dan semenjak saya kenal PAS, antara perkara yang tak ada beza antara PAS, antara perbezaan antara PAS dengan parti-parti lain adalah bezaan hudud. Parti lain tak pernah bincang pasal hudud. Kalau ada perbincangan tentang hudud pun selalunya dia akan terpalit dengan apa yang dibincangkan oleh PAS. Saya pribadi melihat hudud kalau nak dilaksanakan ni perlu banyak perkara yang kita kena fikir. Sebab dalam dunia Islam bukan tidak ada negara yang pernah melaksanakan hudud, dah ada. Sudan antara negara yang pernah melaksanakan hudud tetapi terbukti gagal. Pakistan antara negara yang pernah melaksanakan hudud terbukti gagal. Di Sudan sebagai contoh tentang pelaksanaan hukuman hudud iaitu tentang zina. Bila definisi zina, takrif bagi zina itu tak jelas, melahirkan fitnah pada hudud itu sendiri, iaitu apabila melibatkan kepada rogol yang tidak ada definisi yang dibuat secara jelas di Pakistan, menyebabkan orang yang dirogol itu diletakkan di bawah kesalahan zina, maka dikenakan kepada mangsa rogol itu untuk mencari 4 orang saksi pula. Jadi akhir sekali hukuman hudud yang dikatakan adil yang mengikut ajaran Islam itu akhir sekali menjadi fitnah. Kita tengok di Malaysia, kalau benda ni banyak selalu bincang dalam internet, dalam Facebook lebih-lebih lagi. Kalau orang tanya saya tentang hudud, saya rasa hudud ni memang boleh dilaksanakan, tetapi dengan syarat. Kalau Malaysia ni lebih hebat daripada Sweden. Sebab attitude kita, attitude rakyat kita di Malaysia ni banyak yang tak baik kalau nak banding dengan negara-negara yang maju. Contoh kalau kita tengok di Kelantan sebagai contoh, kadang-kadang pemerintah dalam negeri sendiri dia masih tidak melakukan keadilan kepada ahli dia sendiri. Bukti yang paling jelas, Datuk Usam tu ahli PAS, pimpinan PAS dulu yang ada jawatan yang cukup besar, tapi apakah keadilan telah diberikan kepada beliau? Contoh, ini bukan benda Usam, tapi nak berarti ini realiti. Jadi kalau itu pun tak nak buat, macam mana kita nak buat satu benda yang lebih susah? Itu satu soalan yang kita kena fikir. Attitude kita tak baik. Kadang-kadang kalau kita bincang di Kelantan, antara benda yang masih lagi terset lah soal kebersihan. Itu pun satu benda yang penting juga yang kita kena bincang. Kalau benda yang semudah itu pun kita tidak boleh nak laksanakan, macam mana kita nak buat perkara yang lebih berat? Benda tu kita kena fikir. Dan selalunya negara-negara yang bila melaksanakan hudud gagal, semua negara-negara ni ada problem daripada sudut ekonomi. Jadi kita kena selesaikan masalah ekonomi, kita kena selesaikan masalah attitude rakyat kita. Kalau yang tu kita boleh selesai, ketika itu kalau kita nak bincang tentang pelaksanaan hudud, mungkin boleh kita bincang. Tapi kalau kita tak selesai lagi perkara-perkara dasar, masalah macam mana kedaulatan undang-undang, macam mana hakim itu dilantik, kita takut-takut nanti bila hudud dilaksanakan, hakim tu macam gadis partai. Itu lagi masalah. Akhir sekali banyak tangan orang kena potong lah, orang yang tak setuju dengan dia. Tapi kalau ada orang yang satu aliran dengan dia, rembat macam mana pun, curi macam mana pun, takkan dikenakan hukuman. Sebab kedaulatan undang-undang kita pun belum baik lagi. Kita kena baiki step awal dulu, lepas tu baru kita pergi perbincangan macam mana kita nak melaksanakan hudud. Mungkin permintaan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya persilakan Ustaz Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara Datuk Moderator, sahabat-sahabat saya, ahli panel dan hadirin hadirat yang dimuliakan. Kalau kita nak lihat dari segi sejarahnya ataupun semangat kewujudan Akta 355 ni, dia tidak ada kaitan dengan hudud. Itu mukadimah dia berpanah dah. Sebab Akta 355 ni dia diwujudkan pada tahun 1965 bertujuan untuk memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah, di mana setelah negara kita merdeka pada tahun 1957, kerajaan persekutuan telah mewujudkan mahkamah persekutuan yang terdiri daripada mahkamah yang kita tahu, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Syekh dan Mahkamah Magistrate, menyebabkan fungsi mahkamah yang wujud
dalam kerajaan-kerajaan negeri sebelum merdeka seperti Konun Pahang, Konun Melaka, Konun Terengganu dan lain-lain hilang. Walau bagaimanapun mahkamah syariah itu masih lagi dikekalkan fungsi dia berdasarkan kepada pembahagian kuasa yang ada dalam perlembagaan persekutuan yang membahagikan kuasa pentadbiran negara ini kepada 3 senarai. Nah, satu senarai persekutuan yang kita panggil sebagai senarai 1 Januari 9, patut ingat Prof nak sebut tadi. Nah, yang kedua ialah senarai kedua yang kita panggil sebagai senarai negeri, yang ketiga adalah senarai 3. Dalam Januari 9 itu sebagai senarai bersama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi kuasa mahkamah syariah hanyalah melibatkan perkara-perkara yang terkandung dalam senarai 2 Januari 9 perlembagaan persekutuan, iaitu sekadar melibatkan soal-soal kekeluargaan Islam, soal-soal pelanggaran kepada rukun-rukun Islam. Yang di ketika itu kerajaan mewujudkan Akta 355 meletakkan 3 kuasa yang besar, 3 bidang kuasa yang utama, iaitu yang pertama kepada orang Islam sahaja. Yang kedua, bidang kuasa dia ialah sebagaimana yang terkandung dalam jadual 2, senarai 2 jadual 9 perlembagaan persekutuan. Yang ketiga ialah kuasa hukuman dia, di mana pada peringkat awal akta ini diwujudkan pada tahun 65, kuasa hukuman yang ada mahkamah syariah ialah sekadar denda tidak lebih daripada RM1,000 dan penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Kemudian akta ini dipindah untuk kali pertama pada tahun 1984, mengubah kuasa hukuman sahaja daripada denda RM1,000 dan penjara 6 bulan kepada denda RM5,000, penjara 3 tahun dan sebatan 6 kali atau ketiga-tiga. Dan akta ini dipindah sekali lagi pada tahun 1989, memperluaskan bidang kuasanya termasuk ke Sabah dan Sarawak. Kalau sebelum pada ini maknanya semenjak merdeka sehingga tahun 89, mahkamah syariah bidang kuasa akta ini hanyalah sekadar di Malaysia Barat. Tetapi bidaan 1989 memperluaskan bidang kuasa akta 355 ini sehinggalah kepada Sabah dan Sarawak. Jadi itu sebagai asal kepada kewujudan akta 355. Tetapi akta ini menjadi popular bila akhir-akhir ini ada parti politik meletakkan, menamakannya sebagai akta hudud, sebagai undang-undang hudud dan seumpamanya, dan dikaitkan dengan pelaksanaan undang-undang ataupun hukum hudud di negeri Kelantan. Maka ia menjadi suatu akta yang popular yang insya-Allah kita akan bincang selepas ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya persilakan pada panel kita yang keempat, yang berhormat Datuk Haji Husam Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus, teman-teman di panel yang kita. Pertama saya kena mengesahkan penganjur program ini. Jadi saya dah tengok penganjur program ini adalah China UT ya. Jadi selamat insyaAllah. Walaupun dalam penganjuran DAP, wakil amanah dan wakil keadilan, kerana ini tidak melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh parti saya, iaitu saya tidak boleh hadir dalam anjuran majlis anjuran amanah atau PBB. Yang pertama. Yang kedua, kita berhimpun pada malam ini sebagai seorang Muslim, tentulah untuk melihat apa sahaja berkaitan dengan Islam yang difardukan kepada kita dalam secara kolektif dapat kita laksanakan. Dan sebenarnya sebahagian rakan-rakan dan kita terlibat dengan perjuangan Islam, termasuk aspek undang-undang yang komprehensif
yaitu bukan sahaja komponen hudud tetapi juga kesalahan-kesalahan takzir. Kalau kita hanya menekankan undang-undang hudud tanpa kesalahan-kesalahan di luar hudud, dalam kanun jenayah syariah kita, pada pendapat saya ia memberikan gambaran yang tidak adil kepada Islam itu sendiri. Sebagai contoh, dalam undang-undang hudud kita menekankan masalah kecurian, jenayah kecurian yang ada nisabnya berdasarkan ukuran dinar. Tetapi dalam dunia moden dan dunia mana sekalipun, penyelewengan dan kecurian harta benda, kalau kita lihat dari segi maqasid syariah, dalam 5 perkara antara lain melindungi harta orang ramai, melindungi harta rakyat jelata, melindungi harta negara. Jumlah kesalahan yang dilakukan melalui rasuah dan lain-lain adalah jauh lebih besar daripada kecurian, merompakan, dan ini seharusnya dimasukkan dalam masa kita melaksanakan ataupun melakukan enactment, to enact mana-mana undang-undang. Oleh kerana itu, bila kita duduk atas premis untuk melihat ia berjaya, pada malam ini saya rakan-rakan, saya fikir kita menilai sama ada usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri yang terakhir dengan membesar-besarkan Akta 355 akan berjaya atau telah gagal, atau di mana kedudukannya. Saya sendiri selaku adun dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, saya tidak tahu apa kedudukan Akta 355 pada hari ini. Kalau 5-6 bulan yang lepas, dia adalah satu perkara yang dibisingkan, dihebohkan. Tetapi hari ini kita tidak ada mendengar apa-apa penjelasan. Selepas habisnya sidang parlimen pada bulan November yang lepas, bermula pada bulan April, apabila Presiden saya selaku ahli parlimen Marang telah membawa satu usul persendirian. Kerana pada anggapan ataupun pada hebohan suatu itu, ia akan serta-merta dibenarkan untuk dibentangkan secara bil persendirian dalam sidang bulan April 2015 dan akan diluluskan dan akan mengizinkan terlaksananya undang-undang hudud ataupun jenayah syariah di Negeri Kelantan. Jadi apa kandungan 355 sehingga ia begitu istimewa? Mengapa ia begitu penting? Dan di mana kedudukan 355 ini? Kalau kita lihat urutan itu, apabila enactment ini diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan sejak 1993, yang diluluskan baru-baru ini ada ataupun tidaklah terlalu mustahak. Adalah salah untuk memberikan gambaran bahawa sidang bulan Mac baru-baru ini 17, 18, 19 Mac adalah sidang yang sangat luar biasa pentingnya. Sidang Mac hanya melakukan beberapa pindaan kepada enactment asal 93, dan lebih penting lagi dengan tujuan supaya ianya boleh digazetkan, diwartakan, kerana atas sebab-sebab yang tidak diketahui dan sebab-sebab teknikal terdahulu. Enactment yang telah diluluskan pada zaman Tunku Uni Azim tahun 93 belum diwartakan. Jadi oleh kerana undang-undang itu perlu diwartakan, maka diluluskan sekali lagi dengan beberapa pindaan. Tetapi gambaran kepada dunia ialah bahawa ini adalah satu kelulusan yang baru yang sangat penting, dan dengan kelulusan itu sahaja ia boleh diangkat ke parlimen untuk 355, Akta 355. Tetapi sebelum Akta 355 digunakan dalam pendekatan ini, Menteri Besar yang membawa Menteri Besar
telah lebih dulu mengumumkan Kerajaan Negeri Kelantan melalui Ahli Parlimen PAS akan membawa pindaan 76A Perlembagaan Malaysia. Ya. Ini adalah satu kronologi yang penting. Kalau kita nak berbincang secara jujur, ya, 76A inilah yang telah menimbulkan tentangan dan kegelisahan dan polemik yang sangat hebat. Kerana meminda perlembagaan bukan satu perkara yang mudah. Ia boleh membawa implikasi yang besar, dan kerana itu telah menimbulkan polemik, sehingga seakan-akan telah digunakan oleh setengah pihak sebagai pihak-pihak lain menentang enactment jenayah syariah. Padahal yang dibimbangi itu adalah perlembagaan yang dipindah. Saya ingin bertanya diri saya selaku adun pada malam ini, dan telah saya tanyakan sebelum ini. Saya hanya nak kongsi dengan tuan-tuan. Di mana 76A pada hari ini? 76A telah hilang. Tetapi sewaktu yang Bapak Menteri Besar melontarkan idea 76A, apa yang ada dalam fikiran beliau sebenarnya? Adakah perkara ini telah dibincangkan masa? Telah diputuskan dan diolah oleh pakar-pakar? Telah diketahui jalan-jalannya dan laluan-laluannya dan segala macamnya, sehingga Menteri Besar boleh mengeluarkan idea pindaan 76A. Kenapa saya tanya parti saya sendiri? Kerana selaku ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat waktu itu sebagai naib presiden, perkara ini tidak pernah dibincangkan dalam syarat mana-mana syarat PAS Pusat. Tiba-tiba Menteri Besar telah melontarkan idea, dan kerana itu saya rasa yang Bapak Menteri Besar wajib bertanggungjawab atas idea pindaan 76A sampai pada hari ini. Ya. Akta 355 ada yang sudah mesti boleh berhentikan saya, ya. Kalau tidak saya jalan terus. Akta 355. Ya. Baik, sebagai mukadimah, Akta 355 ataupun enactment jenayah syariah sebagai satu undang-undang yang penting, yang sensitif dalam konteks baru diperkenalkan dan ia berlainan daripada kebiasaan, hendaklah ditangani dengan kebiasaan politik, bukan dengan ketululan politik. Ya. Ketululan politik saya sebutkan adalah satu dosa. Dosa untuk membawa undang-undang yang suci dan mulia dengan ketululan politik. Wajib menggunakan kebijaksanaan politik dalam semua segi. Kalau kita jujur untuk melihat ianya terlaksana, kecuali kita hanya nak mempersendakannya dan menggunakannya sebagai satu alat politik, political game. Sehingga hari ini sebagai adun, saya tidak tahu adakah ini adalah agenda yang serius ataupun agenda politik suatu waktu. Saya kira saya berhenti di situ dulu.